Kau mengandung ke, berpantang ke, sakit atau tak, kau tetap kena layan nafsu batin aku. Kalau tak, aku tak reda dan akan berdosa seumur hidup kau. Kau akan jadi ahli neraka. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Kita kembali lagi dalam segmen cerita kedai kopi. Memandangkan 2 episod pertama hari tu, orang komplain suruh aku ceritakan sendiri. Jadi aku decide untuk ceritalah demi korang. Tapi itulah, tak ada orang yang nak tulis atau hantar voice note cerita yang korang nak share dengan aku tu. Aku faham, ada yang malas nak type panjang-panjang kan. Macam aku cakap, hantar voice note pun dah okey dah. Ada yang nak call aku. Tapi itulah, waktu aku ni tak menentu. Kadang-kadang waktu aku free tu dah pukul 3-4 pagi. Takkan nak suruh call time macam tu. Tak kena pula kan. Jadi hari ni aku nak share something yang aku baca hari tu daripada IIUM Confession yang bertajuk Nafsu Serakah. Aku rasa aku patut share cerita ni sebagai pengajaran untuk korang semua. Kita tak payah buang masa lagi. Jom kita dengarkan cerita kedai kopi untuk hari ini. Assalamualaikum warga IIUM Confession. Aku nak share satu cerita yang dah bagi kesedaran dekat diri aku sebagai seorang lelaki, suami dan ayah kepada 5 orang anak. Mungkin apa yang aku sampaikan ni ada yang tak boleh terima, baik lelaki maupun perempuan. Cerita aku agak kejam dan jijik kalau kamu semua baca. Sebab ini berkaitan dengan arwah kakak aku yang dah setahun lebih meninggalkan kami sekeluarga. Ceritanya bermula bila arwah kakak aku berkahwin dengan seorang lelaki yang boleh dikatakan sempurna di mata dia dari segi kerjaya, harta dan paras rupa. Setahun lepas mereka berkahwin, arwah kakak aku disahkan mengandung anak kembau. Nak jadikan cerita, doktor sahkan arwah kakak aku ni kategori high risk pregnancy sebab 2 kali dia tumpah darah yang berpunca dari suami dia sendiri. Doktor dah nasihatkan suaminya masa tumpah darah kali pertama, jangan sentuh kakak dan diminta berpuasa menahan keinginan suaminya itu. Tapi suaminya tak pedulikan arahan doktor. Pada dia, doktor hanya sembang kosong dan kakak pula hanya mendiamkan diri sebab kakak saya memang jenis tak melawan sejak dia berkahwin dengan lelaki itu. Sorry aku mencelah sikit. Doktor sembang kosong Wah, kau pula lagi pandai daripada doktor. Belajar medik dekat mana? Kat kerajaan langit ayah pin ke baru? Aku dah start emosi dah ni. Tak apa, kita cerita dulu sampai habis bagi korang faham cerita dulu. Arwah kakak memang jenis yang kuat berahsia dari semua orang, termasuklah saya adiknya yang paling rapat ni. Sampailah hari dia melahirkan anak kembaunya, terjadinya satu insiden di mana seminggu ketika arwah kakak sedang berpantang, suaminya pulang dalam keadaan marah dan telah melakukan perbuatan yang tak boleh kami sekeluarga maafkan sampai sekarang. Arwah kakak berpantang di rumahnya sendiri atas permintaan suaminya. Mulanya kami sekeluarga tak bersetuju dengan cadangan suaminya sebab itu kali pertama arwah kakak bersalin dan berpantang dan arwah kakak tiada pengalaman. Tetapi suaminya berkeras dan mengatakan bahawa dia dah bayar confinement lady untuk jaga arwah kakak. Satu malam ketika suaminya pulang ke rumah dalam keadaan marah, arwah kakak tengah tidurkan anak kembaunya masa tu. Suaminya memaksa arwah kakak melayan dia ketika kakak dalam keadaan tak sihat. Sebab hari arwah kakak bersalinkan kembaunya, doktor bagi tahu yang arwah kakak banyak kehilangan darah dan banyak koyakan di kawasan bersalin. Arwah kakak menolak permintaan suaminya dengan baik, tapi suaminya tak pedulikan apa yang arwah kakak katakan. Dia tetap dengan keinginannya, memaksa arwah kakak melayani nafsu binatangnya. Siapa yang tengok cerita lakonan Emma Mak Embong tu pasti dapat bayangkan apa yang arwah kakak saya rasakan. Cerita Emma Mak Embong cerita apa Aku nak minta maaf awal-awal, aku rasa last aku tengok TV tahun 2018. Lepas tu tak tengok sangat dah. Jadi aku tak tahu apa drama yang Emma Mak Embong berlakon ni. Kalau korang tahu drama apa, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Ya Allah, ampunilah segala dosaku ini. Niat aku bercerita ni hanya nak sedarkan masyarakat, terutamanya kaum aku sendiri, supaya sentiasa berfikiran waras ketika isteri sedang mengandung ataupun berpantang. Malam sebelum arwah kakak pergi meninggalkan kami, arwah kakak sempat hantar mesej meminta aku dan keluarga datang ke rumahnya. Masa tu kami memang tak fikir apa-apa sebab kami semua fikir yang kakak rindu kat keluarga.
keluarga. Malam ketika kami sampai, jiran sebelah rumah arwah kakak datang berjumpa dan bagi tahu yang anak-anak arwah kakak tak henti-henti menangis. Kami tak fikir panjang, terus masuk rumah mencari arwah kakak dan anak-anaknya. Ruang masa tu gelap, hanya lampu dapur dan lampu ruang tingkat atas je yang menyala. Suami kakak masa tu tiada di rumah. Bila mak kami terjah bilik kakak, mak kami meraung, menangis memanggil arwah kakak. Rupanya bila kami masuk bilik arwah kakak, kami sekeluarga terkejut melihat keadaan arwah kakak yang dah tak sedarkan diri dalam keadaan katil yang penuh darah. Aku tak banyak cakap. Aku terus call ambulans dan polis untuk meminta bantuan mereka. Bila MA datang cek keadaan arwah kakak, MA bagi tahu yang arwah kakak dah meninggal 2 jam yang lepas akibat pendarahan yang terlalu banyak. Aku cuba call suami arwah kakak berkali-kali tapi tak dapat. Dekat situ aku mula syak sesuatu dan tak sedap hati sebab polis kata rumah kakak aku tiada kesan pecah masuk, tapi polis jumpa satu buku catatan atas nama arwah kakak. Polis ambil buku dan handphone arwah kakak untuk dijadikan bahan bukti. Polis terus meminta maklumat suaminya dari kami dan kami bagi tahu semuanya tanpa sorok segala jenis maklumat. Doktor yang merawat arwah kakak juga dipanggil untuk bantu siasatan. Selepas 2 minggu polis uruskan kes arwah kakak, akhirnya pihak mereka berjaya memberkas dalang segala punca kematian arwah kakak. Rupanya orang tu suami kakak sendiri. Dia diberkas ketika cuba melarikan diri dari roadblock di kawasan utara tanah air. Nampaklah ni dah tahu dia buat salah. Sampai mati orang tu kau kerjakan, lepas tu pandai kau nak lari. Tapi peribahasa pernah kata, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Orang tua kami tak sangka yang menantunya sendiri tergamak buat arwah kakak sebegitu rupa. Hasil siasatan terhadap suaminya, pihak polis terangkan kepada kami punca suaminya bertindak begitu gara-gara video-video tips layanan batin yang dia dapat dari social media. Polis juga ada tunjuk mesej terakhir yang arwah kakak dapat dari suaminya. Yang aku ingat mesejnya seperti ni: kau mengandung ke, berpantang ke, sakit atau tak, kau tetap kena layan nafsu batin aku. Kalau tak, aku tak reda dan akan berdosa seumur hidup kau. Kau akan jadi ahli neraka. Rupanya selama ni arwah kakak dilayan seperti binatang oleh suaminya. Kalaulah dari awal aku tahu suami dia macam tu, aku dah tibai suami dia cukup-cukup. Aku baru nak cakap, kalau aku pun ipau tak ipau, kalau kau buat tarik dengan adik-beradik aku, memang aku ajak member-member aku ni tibai kau punya. Aku nak tibai sendiri tak mampu. Badan pun sekeping, kena tiup angin pun bergerak, macam mana? Jadi masa ni lah kita gunakan member-member yang badan sadar ni. Lagi satu, ni nak cerita syurga neraka pula. Habis perbuatan kau tu dah confirm syurga ke? Aku menyirap je masa mula-mula baca cerita ni tau. Ya Allah, sampai sekarang aku rasa diri aku seorang lelaki yang tak berguna sebab tak mampu lindungi kakak sendiri. Remuk hati aku bila tengok keadaan arwah kakak. Arwah kakak satu-satunya anak perempuan dari kami 6 beradik. Huish. Kalau dah satu-satunya anak perempuan, memang rasa bersalah gila weh, sumpah. Biasanya kalau seorang je anak perempuan, walaupun yang lelaki suka bully, tapi diorang mesti protektif gila dengan adik perempuan atau kakak diorang. Setahun lepas kejadian tu, mak aku jatuh sakit sebab tak boleh terima apa yang jadi pada arwah kakak. Ayah aku pula meninggal akibat serangan jantung 2 bulan lepas kakak meninggal. Kalau korang dekat tempat kami sekeluarga, tak tahulah macam mana korang nak hadap situasi ni. Lagi sadis bai, kau tengok kesan perbuatan kau. Mak dia sampai jatuh sakit, ayah dia sampai meninggal. Sebab tu aku selalu cakap, aku dah ulang banyak kali dah dalam video-video aku, setiap perbuatan akan ada kesan yang berpanjangan. Jadi sebelum nak buat something, fikir panjang. Fikir dulu apa kesan kalau kau buat benda tu. Walaupun kau tak boleh nampak senario yang mungkin berlaku akibat kesan perbuatan kau, tapi kalau perbuatan tu negatif, mustahil kesannya akan jadi positif. Bayangkan perbuatan positif patutnya bawa kesan positif kan. Berdasarkan pemerhatian aku, perbuatan positif pun kadang-kadang boleh bawa kesan negatif tau. Apa lagi kalau perbuatan tu negatif? Dah memang confirm kesannya negatif. Sebab tu peribahasa Melayu ada cakap, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Anak kembau arwah kakak dijaga oleh kami sekeluarga sepenuhnya dan ayah si kembau ni telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati akibat perbuatannya terhadap arwah kakak. Rumah yang menjadi tempat tinggal arwah kakak juga telah kami jual sebab tak nak ingatkan kejadian tu. Terlalu perit untuk kami terima. Sampai sekarang kejadian tu masih terbayang-bayang di mata kami sekeluarga. Di sini aku cuma nak sampaikan sesuatu. Tak salah nak share apa sekali tips ilmu rumah tangga, lagi-lagi perihal layanan batin. Tapi yang salahnya korang share tips tu tak sepenuhnya. Ilmu tu tergantung
bergantung dekat situ je. Tak semua orang faham apa yang korang cuba sampaikan. Lagi-lagi kaum tu kaum aku sendiri. Dalam hal ni, bekas abang ipau aku ni mengaji tak habis. Sebabkan tengok video-video yang orang share dekat social media tu. Dalam masa yang sama, kita sebagai lelaki, tolonglah ada common sense dalam hidup kita ni. Aku sendiri pun 5 kali isteri aku bersalinkan anak-anak aku. 5 kali tu juga aku tak pernah tergamak nak sentuh isteri aku selama dia berpantang. Aku bagi dia rehat 100 hari. Kalau isteri aku minta pun, aku akan tolak baik-baik dan terangkan sebab apa aku tolak. Aku tolak bukan sebab tak nak, tapi sebab aku sayang isteri aku. Kesihatan dan nyawa dia lagi penting dari nafsu batin. Kau tak tahan nafsu, kau boleh je puasa. Kalau kau boleh puasa bulan Ramadan tu cukup sebulan, takkan puasa isteri berpantang tu tak boleh? Islam ni mudah bro, kita je yang banyak susahkan. Kau yang jahanamkan badan isteri kau sampai putus 20-30 urat, kau lah yang sepatutnya bertanggungjawab pulihkan balik keadaan isteri kau. Bukannya bila isteri tengah berpantang, kau sedap makan luau atau ceraikan isteri kau. Bro, cuba kau tengok orang tua kau. Tanya orang tua kau, kenapa perkahwinan mereka bertahan sampai ke cucu cicit? Satu lagi kau kena ingat, bayangkan menantu kau buat balik benda yang kau pernah buat dekat isteri kau tu pada anak perempuan kau balik. Apa perasaan kau sebagai seorang ayah? Hidup kita ni ibarat roda. Fikir-fikirkan apa yang aku cuba sampaikan. Hormatilah kaum ibu dan isteri kita. Buat kaum wanita pula, andai kata korang tak mampu nak layan batin seorang suami, terus terang dengan suami. Jangan sorok apa-apa sebab kami orang lelaki ni lambat tangkap. Andai suami kamu seperti bekas abang ipau saya, tolong cerita pada keluarga. Minta perlindungan dari mereka. Sebab biasa masa mula-mula bercinta dan awal-awal berkahwin ni, memang tak nampak perangai sebenar. Bila dah setahun 2 kahwin, baru timbul belang. Yang ini aku setuju gila. Ada orang cakap, hal rumah tangga jangan cerita dengan orang. Selesaikan sendiri. Jangan sebarkan aib. Bagi aku, selagi benda tu kau boleh kawal atau tak memudaratkan, ya, selesaikanlah sendiri laki bini. Tapi kalau dah sampai level antara hidup dengan mati, kau kena minta tolong orang selesaikan masalah kau. Aku minta maaf kalau apa yang aku cakap ni ada langgau mana-mana hukum agama. Aku pun bukannya banyak ilmu sangat. Aku sendiri pun belum kahwin. Jadi aku minta maaf kalau apa yang aku cakap ni korang rasa lagi mudah cakap daripada nak buat. Tapi macam aku cakap, jangan jadi bodoh. Ini dah libatkan nyawa. Aku tak rasa agama bagi kau risikokan nyawa. Minta tolong dengan family kau atau sesiapa yang kau betul-betul percaya. Sama juga dengan kes dera atau pukul bini. Banyak gila aku jumpa yang tak nak report sebab nak jaga aib atau still sayang dengan suami. Aku nak bagi tahu korang yang tengah tengok video aku ni, sayang dengan bodoh ada beza tau. Aku memang emosi gila dengan benda-benda macam ni. Dah, kita sambung balik cerita. Tak semua orang bernasib baik dan rezeki setiap orang lain-lain. Lagi-lagi bab jodoh, aku faham tu. Aku sekeluarga pun tak sangka bekas abang ipau aku boleh jadi macam tu. Yang aku tahu, dia berubah bila dapat tahu arwah kakak mengandung. Jadi jangan sesekali cakap jodoh tu pilihan kita sendiri. Aku pantang dengar ayat tu. Apa yang jadi dekat arwah kakak aku tu dah buka mata kami 5 beradik lelaki ni seluas-luasnya. Dan aku harap cerita ni akan buka mata korang juga. Yang mana nak kahwin tu, tolong betulkan niat korang nak kahwin tu untuk apa. Janganlah kahwin sebab nafsu yang satu tu je. Maaf kalau cerita ni buat korang bosan nak baca. Terima kasih admin sudi siarkan cerita saya ni. Tak bosan pun bang cerita ni. Banyak pengajaran yang kita boleh belajar. Aku pun nak minta izin kat abang ni sebab ceritakan kisah ni dalam video aku. Sebab aku rasa benda ni patut diceritakan untuk kesedaran orang ramai. Lagi-lagi yang jantan ni. Ada banyak hal yang aku nak cakap daripada cerita ni, tapi nanti panjang pula video aku ni. Jadi aku nak fokus pada satu hal je. Poin-poin lain tu lain harilah aku cerita. Kepada adik, abang, kakak yang masih belum kahwin dan ada plan untuk kahwin. Berdasarkan pemerhatian aku sampai ke hari ini, aku dapat simpulkan bahawa jadilah atau carilah lelaki yang faham tanggungjawab. Aku bukan cakap pasal tanggungjawab sebagai suami ke, sebagai bapa ke. Cari lelaki yang tahu dan faham apa definisi tanggungjawab tu. Sebab kalau dia faham definisi tanggungjawab tu, benda tu yang akan jadi pemberat dalam pertimbangan dia. Benda tu yang akan menggerakkan kemahuan dalam usaha dia. Tanggungjawab ni ada banyak. Tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai anak, tanggungjawab sebagai murid sekolah, tanggungjawab sebagai pekerja, tanggungjawab sebagai rakyat. Tanggungjawab yang paling penting ialah tanggungjawab pada Tuhan. Jadi bila dia faham apa itu definisi tanggungjawab, engkau tak payah suruh, dia sendiri akan buat. Kalau dia tak tahu, dia sendiri akan cari ilmu tu. Dia tanya kawan, dia tanya ustaz, dia tengok YouTube, dia baca buku, dia baca artikel. Sebab tu aku bukan menolak kahwin awal, tapi kepada lelaki yang nak kahwin, pergi fahamkan definisi tanggungjawab tu dulu. Lagi-lagi yang baru habis sekolah ni. Lepas tu kau cari ilmu untuk setiap pecahan tanggungjawab tadi tu. Kemudian fahamkan. Layanan batin tu memang satu tanggungjawab, tapi kau sebagai seorang lelaki yang lagi waras akalnya, kenalah nilai dulu keadaan dan situasi.
Boleh ke tak? Bahaya ke tak? Sesuai ke tak? Jangan ikutkan nafsu je. Sebab tu orang kata, ikutkan hati mati, ikutkan rasa binasa, ikutkan nafsu lesu. Engkau sebagai seorang suami yang bertanggungjawab, kalau keadaan tu tak sesuai atau kau tahu berbahaya, bila bini kau minta pun tolak dengan cara baik, bagi tahu sebab kenapa. Ajar dia ilmu kesihatan yang baru kalau dia tak tahu. Kita ni walaupun lahir dekat dunia ni dah ada tanggungjawab dekat atas kepala, tapi tak semua orang betul-betul faham definisi tanggungjawab tu. Aku tak kata apa yang aku cakap ni yang terbaik, tapi mungkin boleh spark something untuk kau fikir, untuk kau muhasabah diri balik. Sampai sini je cerita aku untuk segmen cerita kedai kopi. Kalau korang ada barang yang nak share dengan aku, korang boleh tekan link dekat description yang aku letakkan dekat bawah. Sekali lagi aku cakap, kalau malas nak tulis, hantar je voice note. Nanti aku free, aku akan dengar satu-satu. Dan kalau korang ada pendapat tentang cerita tadi, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah juga. Aku nak minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa atau penyampaian aku kurang bagus hari ni. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk dengar cerita aku hari ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang dalam segmen cerita kedai kopi. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.